Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Dr. Nur Atika. Kami daripada kumpulan 10 ingin membentangkan tajuk gantian kami iaitu Tanggungjawab Sosial dan Korporat 7-Eleven Malaysia dan ini merupakan ahli-ahli kumpulan 10. Tanggungjawab sosial korporat atau Corporate Social Responsibility atau CSR boleh diterangkan sebagai segala aktiviti, tindakan dan komitmen oleh pihak organisasi atau syarikat korporat terhadap keperluan sosial masyarakat, termasuklah hak dan kebajikan masyarakat, keperluan sosial pengguna, penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar serta segala elemen yang dimiliki nilai tambah terhadap keperluan sosial dan kebajikan masyarakat. Latar belakang 7-Eleven ditubuhkan pada 1927 di Dallas, Texas, diasaskan oleh J.C. Thompson, mula bertapak di Malaysia pada 9 Oktober 1984 di Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. 7-Eleven merupakan kedai sebenarnya yang beroperasi selama 24 jam dan mempunyai anak syarikat yang bukan bertujuan untuk kewangan tetapi untuk menjalankan aktiviti tanggungjawab sosial korporat atau CSR, dan syarikat tersebut diberi nama 7-Eleven Community Care. Syarikat 7-Eleven telah menunjukkan ciri-ciri kewargaan korporat yang baik dengan meningkatkan kebajikan masyarakat melalui aktiviti-aktiviti amal yang dilakukan bersama dengan badan bukan kerajaan seperti My Kasih Foundation, St. John Ambulance Malaysia, Mercy Malaysia dan juga anak syarikat mereka iaitu Caring Pharmacy. Selain itu, syarikat 7-Eleven juga telah menunjukkan kesedaran dan nilai syarikat mereka kepada masyarakat tentang pentingnya kemaslahatan ekonomi dan juga sosial masyarakat dalam menjaga masa panjang, terutama sekali semasa pandemik COVID-19. Seterusnya, aktiviti syarikat dalam tanggungjawab sosial korporat dalam tempoh COVID-19. 7-Eleven mengambil inisiatif melalui kedua-dua bahagian perniagaan mereka iaitu kedai serbanikan dan farmasi telah memberi sumbangan dalam bentuk wang tunai, token muka, membersih tangan, kit pengambilan sampel air liur, multivitamin dan produk pembersihan rumah antibakteria kepada beberapa organisasi masyarakat, rumah warga emas, tempat-tempat perlindungan dan pekerja barisan hadapan. Syarikat 7-Eleven Malaysia juga telah memperuntukkan sebahagian sumber kewangan untuk memberi manfaat kepada golongan kurang bernasib baik tanpa mengira usia mereka. Antara aktiviti yang dijalankan adalah pemeriksaan pergigian secara percuma di Akademi Inovasi SOLS. 7-Eleven dengan kerjasama Klinik Pergigian Kepung memberi perkhidmatan pemeriksaan pergigian untuk pelajar di SOL secara percuma. Akademi Inovasi SOLS adalah satu program pendidikan berasrama selama 12 bulan percuma yang direka untuk menyediakan peluang pendidikan kepada golongan muda, terutamanya golongan miskin bandar, luar bandar dan komuniti orang asli. Aktiviti Semurni Kasih dan kempen Buat Baik Together. Kedua-duanya mempunyai konsep yang sama iaitu membeli sambil menderma. Pelanggan boleh membeli barangan seperti makanan, ubat-ubatan dan keperluan harian di seluruh 7-Eleven dan sumbangan diletakkan di dalam kotak yang disediakan. Bagi projek Semurni Kasih, sumbangan diedarkan oleh 7-Eleven Malaysia kepada pertubuhan-pertubuhan kebajikan di seluruh negara. Manakala, kempen Buat Baik Together, sumbangan diedarkan oleh 7-Eleven Malaysia ke rumah mangsa Banji Kilat di kawasan Linggi, Port Dickson. Baiklah, untuk bahagian kumpulan sasaran yang mendapat manfaat bagi menjalankan kegiatan CSR ini, 7E perlu menetapkan beberapa sasaran kumpulan yang memberi impak kepada perniagaan mereka. Misalnya seperti program bantuan banjir. Antara sasaran kumpulan yang ditetapkan ialah golongan yang menghadapi kecelakaan yang tidak dijangka, misalnya terdiri pada isi rumah. Selain itu, bagi program sokongan semasa COVID-19, sasaran kumpulan bagi program ini adalah penduduk isi rumah yang kurang berkemampuan dan terkesan disebabkan PKP. Sejak PKP, kadar pengangguran ketua isi rumah meningkat 15%. Pada program Semurni Kasih, sasaran kumpulan bagi program ini ialah orang awam. Sumbangan terhadap individu isi rumah yang lain. Sumbangan akan diedarkan kepada pertubuhan-pertubuhan kebajikan di seluruh negara. Dan akhir sekali, bagi program Caring All Generation, kumpulan sasaran ialah golongan yang kurang bernasib baik tanpa mengira usia. Kanak-kanak dan remaja berhak mendapat peluang untuk berkembang dan orang tua perlu dijaga kebajikan mereka. Pemilihan golongan ini dapat membantu melalui pembentukan potensi dalam diri masyarakat tanpa mengira usia.
Seterusnya, cabaran dalam melakukan CSR oleh pihak 7-Eleven. Pertama, ialah tiada sumber kewangan yang khusus. Ia merupakan cabaran yang utama dalam menjayakan tanggungjawab sosial korporat. Jadi, mereka perlu mencari mana-mana pihak untuk memberikan sumbangan supaya syarikat mampu menjayakan program atau aktiviti yang akan dijalankan. Dan yang kedua, kebajikan warga emas, di mana menjadi cabaran kerana perlu menjaga mereka dengan teliti. Mereka juga perlu diasingkan untuk penjagaan lebih rapi dan juga memerlukan kaki tangan yang ramai untuk menjaganya. Hal ini juga berlaku akibat daripada pandemik COVID-19 yang kerap menyerang orang yang berumur. Selain itu, cabaran dalam tempoh kawalan pergerakan di mana pandemik berlaku lebih daripada setahun. Oleh itu, ahli terlibat berisiko dalam menghulurkan bantuan kerana COVID-19 sedang merebak. Jadi, mereka perlu juga keluar dari rumah dan menghadapi risiko. Yang keempat adalah cabaran dalam berperanan dalam meningkatkan sosio-ekonomi negara. CSR perlu sentiasa bergerak aktif menjalankan tugas supaya selari dengan permintaan negara dalam meningkatkan sosio-ekonomi negara. Dan keuntungan yang dikecapi akan menjadi sebahagian daripada sumbangan yang akan diagihkan kepada orang yang memerlukan. Dan yang kelima adalah komitmen, di mana CSR 7E perlu menjalankan tugas dalam membantu orang ramai walaupun apa jua keadaan. Tambahan lagi, baru-baru ini Malaysia diuji dengan pandemik COVID-19. Jadi mereka perlu sentiasa memberi komitmen dalam mencari masalah, isu semasa tentang pihak yang memerlukan agar kebajikan masyarakat sentiasa terjaga. Seterusnya, saya Zami akan membentangkan berkaitan cadangan penambahbaikan dalam etika tanggungjawab sosial korporat di syarikat 7-Eleven. Yang pertama adalah mempraktikkan atau menggunakan kod etika perniagaan, di mana syarikat 7E Malaysia perlu menyediakan kod etika dalam perniagaan yang bersesuaian dengan undang-undang di Malaysia. Kod etika perniagaan tersebut mestilah meliputi tingkah laku pekerja mengenai isu nilai, etika, persekitaran, kepelbagaian, tingkah laku pekerja, penghormatan pekerja dan perkhidmatan pelanggan. Hal ini dikatakan demikian supaya setiap pekerja dapat mempraktikkan amalan ini dalam diri pada setiap masa. Yang kedua adalah mengikuti program kesihatan dan keselamatan. Jadi setiap pengurus 7-Eleven di setiap cawangan adalah melaksanakan program kesihatan dan keselamatan di tempat kerja mereka. Hal ini bagi memberikan panduan yang jelas dan memberikan perlindungan kepada pekerja. Selain itu, pekerja di 7E juga boleh meningkatkan angka pencegahan sekiranya berlaku kemalangan atau kecurian di 7-Eleven. Seterusnya adalah menerokai persijilan B Corporate. Persijilan B Corporate adalah sebuah status yang perlu diperolehi oleh syarikat 7-Eleven, di mana merupakan syarikat berfaedah yang disahkan di Malaysia. Ia adalah untuk membina nilai masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan syarikat 7-Eleven di Malaysia. Yang keempat merupakan komited untuk melindungi alam sekitar. Oleh itu, syarikat 7E hendaklah membangunkan dasar amalan yang membolehkan syarikat memenuhi komitmen terhadap alam sekitar. Sebagai contoh, syarikat 7-Eleven boleh mempertimbangkan untuk menghasilkan laporan yang mendokumentasikan aktiviti dan hasil berkaitan alam sekitar di Malaysia. Justru itu, usaha syarikat 7-Eleven dalam sektor alam sekitar akan memberikan manfaat yang secukupnya kepada flora dan fauna. Baiklah, bagi kesimpulan pula, sebuah syarikat itu perlulah mempunyai matlamat yang jelas bagi setiap tindakan dalam aspek CSR yang mereka rancangkan. Ini kerana kegiatan CSR ini telah memberi manfaat, misalnya seperti meningkatkan ilmu syarikat, meningkatkan akauntabiliti syarikat dan reputasi yang baik dalam kalangan pihak berkepentingan. Ini memberi dorongan kepada 7E untuk melakukan CSR ini. 7E ini juga turut berjaya meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dengan menyediakan pelbagai bantuan segera dalam kebanyakan situasi yang tidak diduga. Antara bukti kejayaan 7E ini pula dilaporkan dalam laporan tahunan 2020, iaitu 7E telah berjaya menjalankan pelbagai kegiatan CSR di seluruh negara dan menerima beberapa penganugerahan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.